saja yang kau mau. Ku tunaikan permintaanmu. Selamat Hari Nenek. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Segalanya kan ku, hati terus menangis bila mengenangkan dirimu telah tiada. Kau pergi tanpa pesan, tinggal aku sendiri menghitung hari, tiada daya di mana sepi. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Duhai kekasih hati, katakanlah kepadaku bahwa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Doaku kasih kita bersua di pintu syurga.
Di Pintu Syurga dari Lah Ahmad pastinya membuka tirai wanita hari ini dengan semangat baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin dan juga Rina akan bertemankan anda hingga 1 petang tengah hari nanti. Saya masih lagi meremau di rumah ini mendengarkan suara Lah Ahmad. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Lah Ahmad untuk mengikuti perkembangan terbarunya. Mungkin ada buah tangan terbaru yang diberikan kepada peminat-peminat Lah Ahmad. Jadi kena bersabar tunggu hingga ke hujung siaran. 1 Oktober 2020 permulaan di bulan baharu dan yang pastinya hari ini adalah satu hari yang sangat-sangat istimewa. Hari Warga Emas. Kesempatan ini juga kami nak ambil untuk mengucapkan selamat Hari Warga Emas kepada mereka yang sudah pun memasuki fasa usia 60 tahun ke atas. Anda masih lagi bertenaga, masih lagi kekal, sihat. Alhamdulillah, yang pastinya perjalanan hidup ini perlu diteruskan dengan amalan kehidupan yang lebih sihat dan kehidupan yang lebih berdikari. Bercakap mengenai Warga Emas ini, kita nak menjadikan satu inspirasi yang diambil oleh Warga Emas supaya mereka terus kekal berdikari dan juga kurang untuk orang kata kebergantungan kepada orang sekeliling. Benda itu tak mustahil, Rina. Memang. Sebab apa? Kadang-kadang ada juga dalam pemikiran sebilangan masyarakat ini yang menganggap bila sentuh je Warga Emas, mereka mestilah antara golongan yang sudah pun pencen ataupun bersara, duduk rumah, orang yang lemah, bergantung kepada anak-anak, kemudian akan ada pelbagai penyakit mendatang. Tapi hakikatnya, berapa ramai dalam kalangan Warga Emas hari ini masih lagi kuat bertenaga, masih lagi aktif beraktiviti dan masih lagi orang kata bersemangat untuk teruskan kehidupan. Kadang-kadang anak-anak pun tak perlu diharapkan. Itu orang kata stigma masyarakat sekarang ni terhadap masyarakat ataupun Warga Emas yang mereka lihat seseorang ataupun individu yang lemah. Sebenarnya tak. Kita nak dengar banyak sebenarnya mengenai orang kata berdikarinya Warga Emas ni sekejap nanti. Bagi anda yang mungkin nak kongsikan pengalaman ibu ataupun ayah yang anda rasakan satu inspirasi untuk kita jadikan Warga Emas yang lebih berdaya saing pada hari ini, boleh kongsikan di Facebook Wanita Hari Ini. Kalau berkesempatan, kami nak baca juga kisah pengalaman ibu dan ayah anda. Kalau Rina sendiri, selain ibu bapa, siapa yang macam dekat dengan hati Rina Warga Emas? Kalau Warga Emas kan sesiapa saja, tak kiralah tetamu-tetamu kita yang pernah datang bertandang ke set Wanita Hari Ini adalah inspirasi untuk kita semua. Sebab mereka ini memberikan satu persepsi yang berbeza yang mana harus kita ambil contoh bermula pada sekarang, perlu jaga kesihatan untuk jadi seperti mereka. Banyak lagi yang akan kami kongsikan selepas ini, tapi kami nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baiklah, bersempena dengan sambutan Hari Warga Emas hari ini, kita memang istimewakan kata siaran hari ini untuk kami nak kongsikan bagaimana sebenarnya golongan Warga Emas ini sebenarnya masih lagi orang kata sihat dan juga aktif untuk melakukan aktiviti mereka. Kehidupan mereka juga satu yang boleh dijadikan inspirasi terus berdikari. Tak kisah dari segi career mereka ataupun perkongsian mengenai pengalaman dan sebagainya. Itu yang sebenarnya nak kami kongsikan. Dan di studio, tetamu-tetamu istimewa, saya perkenalkan yang pertama, yang cantik tu di situ, iaitu Mak Kisma Johar. Sihat Mak Kis? Alhamdulillah. Dari sebelah Mak Kis, Datin Fauzia Muhammad Ramli atau kita mesra dipanggil Umi. Yes. Khabar Umi? Alhamdulillah, baik, sihat. Nampak ceria je. Baik, kita juga bersama dengan Dr. Rizah Mazwin Razali, pakar perubatan dan geriatrik dari Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama kami hari ini. Sama-sama. Okey, ini kita nak bawakan Warga Emas Berdikari. Nampak keceriaan dan aktifnya Mak Kis dan juga Umi. Mak Kis masih lagi aktif dalam dunia lakonan. Walaupun dah berusia 65 tahun. 68 ya? 68 tahun. Muda sikit lah. Boleh bayangkan tak dalam usia 68 tahun masih kuat untuk menghafal skrip-skrip drama. Kejap lagi kita nak tanya Mak Kis apa rahsia dia. Mak Kis, okey, katanya dah ada 7 orang cucu. Ya. Tapi nampak muda je. Kekal awet muda, sihat. Apalah rahsianya? Sebab ramai dalam kalangan kita yang di awal fasa usia muda ini, mereka ni kadang-kadang lupa untuk jaga kesihatan. Tapi bila dah tua baru rasa sakit dan sebagainya. Tapi kita tengok Mak Kis ni alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Okey, boleh tak cerita sikit pengalaman walaupun dalam usia 68 tahun tapi masih lagi kuat bertenaga?
yang Mak Kis boleh kongsikan dengan semua penonton-penonton wanita hari ini di luar sana. Amalan Mak Kis senang je. Food supplement. Mak Kis memang daripada muda suka food supplement. Asalkan ada food supplement aja, semua cuba. Itu satu yang amalkan hari-hari lah. Lepas tu minum air. Air tu air suam lah. Lepas tu mineral water. Lepas tu air air kesihatan. Tapi kan walaupun dah 68 tahun, mula berlakon bila agaknya? Tahun usia berapa? Dah lewat juga 30 lebih. 30 lebih tapi masih lagi nak berlakon sehingga ke hari ini. Kita mungkin kadang-kadang macam rasa hebatnya Mak Kis ni sebab kuat lagi boleh menghafal skrip ni kan. Apa yang membuatkan masih lagi nak teruskan beraktiviti? Orang kata 68 tahun ni dah sesuai, dah duduk rumah rehat jaga cucu. Macam mana? Sebab Mak Kis minat sangat dalam bidang lakonan. Jadi rasanya itu salah satu, kalau tak ada itu macam terapi pada Mak Kis. Kalau tak ada tu, tak. Rasa macam tak sonok tau. Macam tu. Itulah yang membuatkan kita rasa lebih sihat lagi. Bila kita berlakon, jumpa dengan kawan-kawan. Kan? Maknanya kita masih mampu berkarya lagi. Hafal skrip. 68 tahun jadi gangster dalam kampung people ya. Cakap bukan yang senang-senang. Itulah kagum saya. Okey, itu berkenaan dengan Mak Kis. Macam mana kekal sihat untuk terus bekerja dan sebagainya. Kita nak tanya Umi pula. Daripada tadi senyum, kita nak ambil rahsia Umi macam mana ceria. kekal. Ceria. Macam mana Daripada kekal positif. alhamdulillah daripada sentiasa muda Umi mempraktikkan senyum selalu. Sampai masa di sekolah dulu Slogan lah tu. Jurassic Age dulu kan. They call me Miss Pepsodent. Masa tu tak ada Colgate, Pepsodent. Smiling. Sejuk, So stay senyum positive je. all the time wala apa pun COVID ke tak COVID ke kena stay positif. Smile. Pagi-pagi bangun masuk aja toilet nak ambil wuduk tu tengok cermin dan smile. Okey. Itu petua yang paling penting. Itu pertama. Okey. Okey. Kedua macam ni adik Kis juga makan suplemen. Keep yourself very busy, physical dan juga yang lebih penting mental. Kena banyak buat kerja-kerja yang you are passionate about. Yes, that's right. Keep yourself busy. Busy tu dengan aktiviti yang you sangat-sangat suka. Apa antara aktiviti yang Umi suka? Baru semalam Umi banyak buat program dengan Gen Y di sekolah-sekolah, university, colleges. Dan COVID ni, masa COVID aja, wah macam mana ni? Because saya ni orang outdoor. Tiba-tiba, ya Allah, nak duduk kat rumah. No way. No way. No way. Okey, No dengar depress ya. Tak boleh depress. Belajarlah macam mana buat webinar. Macam mana guna Zoom, Google Meet, Webex. Wow, Ya, hebatnya. dan menulis. Umi sedang menulis. Alamak, malu pula. Jeng-jeng-jeng kita kongsikan. Sebuah naskah bicara di akhir usia. Okey, ini hebat ni sebab ada sesuatu istimewa mungkin di dalam karya itu ya. Yes. Baik, bercerita tentang faktor usia ini doktor, kita melihat dua inspirasi yang saya kira boleh kita jadikan sebagai satu suntikan semangat kepada generasi hari ini. Sebab kalau kita lihat terma ataupun ungkapan warga emas ini sering kita anggap sebagai mereka antara orang yang sentiasa lemah, sentiasa mengharapkan bantuan anak-anak dan juga mungkin waktu inilah akan tibanya pelbagai jenis penyakit. Tapi ini ternyata berbeza. Bagaimana sebenarnya dalam pada jangkaan yang kita lihat bahawa pada tahun 2030 Malaysia akan menjadi negara yang melalui proses penuaan, tetapi kita mahukan penuaan yang sihat, doktor. Okey. Saya sebenarnya rasa kecil sangat bila dengar Mak Kis dan Umi bagi dia orang punya tapi 2030, 10 tahun pada sekarang, 15% daripada penduduk kita berumur 60 tahun ke atas. So 2030 kita sudah mencapai status negara tua. 2030, 10 tahun je lagi. Betul. Okey. Teruskan. Dan secara jujurnya saya rasa agak risau kerana bila saya bekerja di hospital
kita boleh nampak lebih ramai orang yang agak uzur. Ya. Dan berbanding dengan Mak Kis dan Umi yang berumur lebih daripada 65 tahun, lebih ramai yang pada peringkat umur 50-an sudah mula menunjukkan masalah kesihatan yang agak serius disebabkan masalah-masalah kronik. Selain daripada masalah kronik, faktor-faktor lain yang orang kata tua sebelum usianya, mengapa doktor? Okay. So satu masalah kesihatan disebabkan kalau ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit buah pinggang, okey. Tetapi ada juga yang mungkin saya rasa bermula daripada mentaliti sendiri. Okey, daripada sebelum kami mula program berbual dengan Mbak Kis dan Umi, saya dapat tahu yang mereka sangat outgoing, mereka sangat positif. Tetapi kita mungkin berlaku perubahan generasi ni, orang tak minat lagi berinteraksi, bersosial, dan itu mungkin akan affect penuaan diorang bila dah sampai tahap warga emas nanti. Itu adalah sesuatu yang berkemungkinan. Tapi saya boleh cakap, saya ada ramai pesakit dalam peringkat umur 70-an masih lagi aktif. Wow. Masih lagi sihat. Dan mereka definitely ada a different kind of perspective about kehidupan di peringkat tua. Bila nak bersara, mereka dah figure out apa mereka nak buat. Mereka dah plan out. Itu yang paling penting saya kira. Apabila sebelum seseorang itu memasuki fasa bersara ataupun pencen ini, jika mereka dah mula membuat perancangan apa yang nak dilakukan selepas bersara dan sebagainya, saya kira ia akan menjadi satu kehidupan yang aktif, satu kehidupan yang lebih bermanfaat. Betul. Ini sebenarnya perlu dijadikan sebagai satu suntikan juga kepada kita yang bakal melalui fasa penuaan juga satu hari nanti. Betul. Tapi itu, Rina, kita nak kongsikan juga kadang-kadang faktor sekeliling, keluarga, anak-anak juga mendorong kepada kita mentaliti untuk kita macam nak terus rasa lemah ataupun terus rasa positif. Macam Umi dan juga Mak Kis mungkin boleh kongsikan siapa agaknya pendorong untuk terus kekal positif sampai hari ini. Pengalaman Umi lah ya. Umi daripada yang dipetua sebuah NGO, Persatuan Siswaza Wanita Malaysia, dan kami membuat banyak program-program seminar aging, active aging. Dan kalau dilihat daripada keahlian persatuan, 70-an dalam kumpulan umur 70-an yang paling aktif. Jadi kita menggalakkan orang dekat-dekat nak pencen tu tahu what's going to happen to them. Apa yang akan jadi pada diri awak bila awak dah masuk usia lepas pencen. Zaman masa pencen tu kena tahu. Sebab understanding your body, apa yang akan berlaku. Minta maaf lah ya, bukannya kosmetik yang diletakkan di muka, tetapi kesihatan itu mental dan fizikal, itu kena dijaga. Dan kita kena ada hobi, kita kena ada passion, dan kita kena bersedia untuk menghadapi sindrom empty nest. Anak-anak akan tinggalkan kita, dan kita kenalah apa kata Dr. Nordin Darus, embrace solitude. Sebab kita akan diserang oleh satu keadaan sunyi, sedih dan sepi. Kalau kita tak bersedia untuk menghidupi kehidupan berseorangan, maka kita akan jadi murung. Itu penting sebenarnya sebab kalau kehidupan ini kita dah mula rasakan ada kesunyian, kekosongan, dan pastinya ia juga akan memberi kesan emosi yang mendalam, barulah kita melihat ada banyak penyakit yang akan datang. Penting untuk kita buat perancangan. Sekejap lagi kita nak tanya dengan Mak Kis. Bila sentuh tadi Umi kata tentang hobi, selain daripada suka orang kata hafaz skrip berdrama ni, apa lagi hobi yang menarik? Sekejap lagi kita nak tanya. Tapi sebelum tu, Rina, saya nak kongsikan semalam saya sempat dengan kru wanita hari ini orang kata menyantuni penghuni di Mesra Home. Apa kata kita saksikan VT ini? Silakan. Can ketipang payung tabah belacan ulamnya terus. Assalamualaikum.
Baiklah, hari ini kami bersama-sama seluruh tim wanita hari ini berkesempatan untuk singgah ke Mesra Homes Ampang ni untuk menyantuni 18 orang daripada penghuni-penghuni nenek-nenek kita kan yang ada dekat sini. Sempena dengan Hari Warga Emas 1 hari bulan Oktober, kita nak macam melayan mereka ataupun meraihkan mereka, nak bagi mereka happy kan Fizal? Nak sama-sama luangkan masa lah dengan mereka. Ini juga antara aktiviti yang mungkin bolehlah kita lakukan bersama-sama dengan warga emas atau ibu, nenek kita di rumah kan Fatin? Tak sabar je. Kita Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu Dia datang. Nenek, kata pandai nyanyi lagu Isabella, betul ke? Sekejap, 1, 2, 3. Dia Isabella, lambang cinta yang lara, berkiprah di kerana adat yang berbeza. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada. Surah lemah manis, asal dan kelapa muda. Opa jangan nangis. Mak ayah nak kerja. Jangan disangkar. Okey, so sekarang ni saya bersama dengan Hajiah Sofiah Zainuddin atau lebih mesra Opa kan? Opa, sihat ke? Opa ni kelebihan dia suka senyum. Lepas tu dia suka menyanyi kan Opa kan? Lagi satu lagu? Satu cukup. Dan lebih apa orang kata bersyukur sebab Opa dah umur 88 tahun. Sihat, tak ada sebarang penyakit. Satu je lah kadang-kadang emosi orang yang dah berumur ni kan. Ya Pak? Betul tak? Betul ke tak? Ya, suka senyum. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir, senyum terukir. Ya datang dengan senyum. Ukir rindu, rindu terukir, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ukirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis alat amboi amboi, santan kelapa. Kebanyakan daripada penghuni yang berada di rumah Mesra Homes ni, kebiasaannya mereka memang mampu untuk berdikari sendiri, boleh makan sendiri dan menguruskan diri mereka sendirilah. Tapi berbeza sikit dengan Nenek Mariam ni, ataupun lebih dikenali sebagai Nek Su. Kerana Nenek Su ni merupakan seorang OKU yang buta, pekat dan juga bisu. Jadi inilah hari ini berpeluang bertemu dengan Nek Su ni. Kalau boleh kita pun sama-sama lah nak suap makan, nak kongsikan kasih dan sayang kita bersama dengan mereka yang berada di sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia tak suka. Jadi memandangkan tujuan kami ke sini adalah untuk menggembirakan penghuni di Mesra Homes ini. Kami telah membawa beberapa hadiah untuk mereka, termasuklah value ini dan juga ada
kad di dalam ni yang kita tulis khas untuk penghuni-penghuni di sini dan kita akan bacakan kepada mereka sebentar saja lagi. Bila disapa dalam pantun, ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis. Selamat Hari Nenek. Semoga sentiasa sihat. Dah 3 jam kami berada di Mesra Home ni. Banyak sebenarnya aktiviti yang dah kami jalankan. Kita dah makan bersama, dah ada aktiviti bersama dengan nenek-nenek tu. Ternyata sebenarnya memberi pendedahan yang sebenarnya tak pernah kita sangka, Fiza. Dan kami sebenarnya rasa seronok, betul tak? Kawan-kawan teruja sebab dapat meluangkan sedikit masa ni lah bersama dengan nenek-nenek ni. Walaupun masa tu sikit, kita harapkan masa yang kita luangkan ni dapatlah memberi sebenarnya sedikit pengajaran untuk diri kita sendiri, manfaat yang sama-sama kita kongsikan kepada penonton. Jadi di kesempatan ini juga kami semua mewakili tim dan juga kru wanita hari ini ada sikitlah nak sampaikan hadiah dan tanda kenangan untuk nenek-nenek di Mesra Homes ni. Kita sampaikan kepada Puan Faiza, silakan. Okey. Terima kasih. Sebuah kerusi roda dan juga sedikit sumbangan untuk perbelanjaan rumah Mesra Homes. Terima kasih sudi terima kami. Terima kasih wanita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Apa-apa pun kita nak ucapkan selamat Hari Warga Emas. Amboi, seronoknya tengok. Walaupun saya tak berkesempatan, saya percaya pastinya Fatin, Fiza dan rakan-rakan yang lain juga ini masa sebenarnya kita nak merapatkan diri dengan nenek-nenek tu. Tengok kehadiran anda ni telah membuatkan mereka ni ceria dan gembira. Rasa macam keluarga sendiri kan? Betul. Saya pasti Mak Lang, Busu, Opa, Nenek semua di Mesra Home tengah tengok kita sekarang ni. Walaupun mereka tinggal di Mesra Home, tapi saya percaya kebanyakan daripada nenek-nenek ni masih lagi boleh berdikari, boleh menguruskan diri sendiri, Betul. makan sendiri, bersiap sendiri dan sebagainya. Satu semangat yang kita lihat ada pada diri nenek-nenek kita ni. Betul. Itu ternyata semalam mereka boleh menguruskan, boleh mandi sendiri. Kalau kita tengok usia 88 tahun, lemah kalau kita fikir. Tapi sebenarnya slow-slow tapi diorang semangat. Okey. Berbalik kepada orang kata kita nak tahu jugalah bagi Mak Kis sendiri kan, kalau di layar Perak tu memang kita tahu, di kaca TV tu memang kita nampak selalu jadi gangster tu, kira hebatlah tu. Tapi kalaulah ada kesempatan masa selain daripada berlakon ini, apa aktiviti yang dilakukan untuk sentiasa rasa diri tu ada je benda nak buat, sentiasa aktif? Ya. Mak Kis memang jenis manusia yang tak suka duduk diam. At the moment sementara orang kata di samping berlakon, Mak Kis menerajui persatuan. Mak Kis memang minat dalam persatuan. Kerja-kerja kata khidmat masyarakat semua ni memang daripada kecil dulu memang minat, daripada sekolah lagi. Jadi sekarang Mak Kis menerajui persatuan Yayasan Artis Veteran Malaysia. Terdiri daripada artis-artis veteran. Okey. Banyaklah aktiviti yang dilaksanakan. Banyak sangat aktiviti. Yang perancangan yang untuk 21, 22 pun dah ada. Wow, jauh tu. Dan at the moment ni, yang kita nak start 2 hingga 4 hari bulan ni, kita membuat dekat Janda Baik program kerohanian. Alhamdulillah. Pengisian yang baik juga dengan kan. tagline perjalanan mencari redha ilahi. Okay, macam Mak Kis kongsikan, pastinya aktiviti tu kita dapat melupakan sebarang apa yang kita, kemurungan dan sebagainya, kita ada aktiviti. Macam Umi sendiri, bagaimana agaknya mungkin tips atau nasihat Umi sendiri untuk kita nak teruskan positif tapi kita nak kurangkan kebergantungan kepada orang di sekeliling kita walaupun macam usia kata yang macam Umi kata tadi, kena belajar untuk embrace solitude. Itu Umi sendiri pun tercabar dan mencabar diri. Sentiasa mencabar diri untuk tidak merasa sunyi, sedih dan sepi.
Terutama sekali bila di hujung-hujung minggu, bila anak menantu dah balik rumah sana, cucu-cucu pun dah balik ke rumah mak dia orang dan sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah dengan aktiviti-aktiviti online, I keep myself very busy. Umpamanya masa baru ni, baru semalam, Umi buat program Kau Sumber Inspirasiku di sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Yaakob Latif. Ada dalam 200 pelajar-pelajar yang mendengar program Umi. Umi biasanya program ini membawa 4 orang OKU cacat penglihatan. Dini Rashid yang nak masuk big stage tu. Oh, sorry. Okey, kita tahu memang Dini hebat orangnya. Itu anak Umi, okey. Dan Rashidi, Khairil dan Nur Ain. Dan mereka berkongsi kisah hidup mereka dan memberi inspirasi kepada adik-adik. Selain pada tu, Umi juga buat webinar. Berbaru lagi Active Aging webinar dan juga bagaimana kita berhadapan dengan post-COVID. Ya, dan apa aktiviti kita semasa during this period of COVID ni lah. Kalau tengok kan penuh jadual. Memang penuh. Macam Kis tadi dia kata 2 tahun ni. Umi punya adalah dalam 5 tahun dan sekarang ada satu plan tindakan ke negeri yang kekal abadi. Wow. Dan kenalah kreatif apabila kita mencari apakah aktiviti-aktiviti yang Allah redha dan meningkatkan ilmu melalui online, program-program online, sebab sekarang ni tiap-tiap hari ada kelas agama online. Wow, Itu menarik yang memang. dikongsikan Umi cukup orang kata kita pun mendapat inspirasi semangat. Alhamdulillah. Tapi kan doktor, apa yang menjadi kerisauan dalam kalangan mereka yang memasuki alam warga emas ini dan juga kerisauan kepada anak-anak apabila ibu ataupun ayah ini melalui fasa demensia yang paling ditakuti. Bagaimana sebenarnya kalau boleh doktor sentuh sedikitlah untuk kita mengelakkan ianya berlaku dalam kalangan ibu ayah kita? Okey, demensia ni kalau di kalangan kita sebut nyanyuk lah. Saya rasa saya nak ambil kesempatan kat sini nak semua orang faham konsep demensia. Memang bila kita makin berusia, kita mungkin akan lupa-lupa sikit. Tapi ada perbezaan antara lupa disebabkan faktor umur dengan demensia. So, yang pertama sekali saya rasa kita kena faham yang tidak bermaksud bila mengalami melalui penuaan kita akan melalui demensia. Okey, dan kebanyakan pesakit datang kepada saya dalam peringkat demensia yang lebih teruk. Sebab ahli keluarga, kawan-kawan, termasuk mungkin doktor sendiri tidak dapat pick up demensia pada peringkat paling awal. Okey, jadi demensia dia ada stages. Alzheimer's disease ni ada stages. Peringkat mild, moderate dan severe. Yang peringkat kita nak tahu peringkat awal tu doktor. Okey, so peringkat awal selalunya kalau Alzheimer's dia mula dengan lupa dan kebanyakan pesakit ataupun family bila datang jumpa saya memang cakap, mak saya tak lupa doktor, dia lupa tadi dia dah makan ubat ke belum. Tapi cerita 30-40 tahun dulu dia okey. Dia ingat tip-top. Dia kata, tu tak lupalah kan. Tapi karakter penyakit Alzheimer's ni, dia lupa benda yang baru. Memory yang lama dulu tu elok simpan dekat otak, itu senang nak retrieve. Okay, so kadang-kadang dia bermula dengan something very subtle and dia akan sangat-sangat tak ketara dan dia boleh berterusan bertahun-tahun tanpa kita sedar yang itu sebenarnya dah berlaku proses demensia. So contohnya macam dia kata, tadi dah solat Zuhur belum? Sedangkan kalau kita dah solat kita tak lupa kan? Kadang-kadang kita lupa juga, tapi tak adalah dalam seminggu 3-4 kali kita lupa. Kan? Ataupun kalau kita lupa rakaat. Ataupun kita lupa kadang-kadang masalah. Ataupun kadang-kadang bila dah start lupa kad ATM. Okey. Kad ATM sampai kad ATM tu kena telan. Kadang-kadang masakan tu bila tanya mak boleh masak lagi? Boleh. Tapi tiap-tiap hari lauk sama je. Tak berubah. Dan kadang-kadang selalu boleh masak 3 jenis lauk dalam masa sejam, ni 3 jenis lauk 3 jam. Okey, bila melakukan sesuatu yang lebih kompleks, dia dah melupakan satu cabaran. Dan itu mungkin tanda-tanda awal berlaku demensia. So, sama ada demensia boleh
elakkan, kita tak boleh nak predict totally siapa yang akan dapat demensia, siapa tak. Dia masih lagi sesuatu yang sporadik. Ini demensia jenis Alzheimer's. Tapi ada orang kalau kena stroke, dia boleh dapat demensia juga. Okay, bila ada bahagian otak yang dah tak berfungsi. So, the answer to that is jangan kena stroke lah. So, kalau tak nak kena stroke, jangan ada darah tinggi, jangan kena kencing manis. Kadang-kadang tak boleh nak elakkan bila kita makin tua, tapi kita nak kontrol supaya dalam kawalan yang baik. Jadi, salah satu kalau tengok research literature yang paling bagus untuk cuba elakkan demensia ni, being very active, socially active, cognitively active, baca Quran, interaction. Tetapi memang juga ada orang personality dia jenis introvert. Dia memang jenis pendiam. Dia tak bergaul sangat. So terutama bila dah bersara, bila tak banyak stimulation ni, itu mungkin boleh mendorong dia kepada dapat masalah memory lah, masalah demensia. Okey, baik. Okey, kita nak tahu Mak Kis dan juga Umi sendiri, kalau duduk di rumah tu selain daripada orang kata aktiviti, ada tak macam teruskan dengan orang kata masa dulu kita keluar dengan anak-anak, itu menyumbang tak kepada orang kata tahap kita rasa kita muda, kita tak rasa kita berumur dan sebagainya? Ya, memang kita lakukan juga macam tu dengan anak-anak. Macam pergi berjalan dengan anak-anak, ada kita spend masa jugalah dengan cucu. Memang kita buat selain daripada kita ada aktiviti kita sendiri. Macam Mak Kis sekarang, macam Mak Kis kata dalam Yayasan Hati Veteran kan. Jadi Mak Kis di situ pun di samping tu dapat membantu mereka juga. Yang berumur seusia Mak Kis, kita orang yayasan ni daripada 50 tahun ke atas. Jadi dapat mengekalkan mereka ni sihat dan sentiasa beraktiviti. Kalau nak kekal sihat, satu pesanan untuk mereka di luar sana supaya kekal aktif seperti Mak Kis. Apa nasihatnya? Baiklah, Mak Kis nak share dengan semua penonton wanita hari ini, iaitu nak kekal sihat, kita kena aktif. Kita tak mau macam murung, kita tak ada nak sentiasa runsing. Kita buangkan segala-gala tu. Tapi kita mesti aktif lah. Kita melibatkan diri kita dengan berpersatuan, dengan masyarakat. Memang kita akan rasa sihat. Sedikit dari Umi? Umi, lagi banyak kita melibatkan diri dengan generasi muda, kita boleh ambil dia orang punya aura, tenaga energi dia tu tarik dan masukkan dalam jiwa kita, dan sentiasalah challenge diri kita. Jangan biarkan kita murung, dan kita kena ada kekuatan dalaman, dan sentiasa gelak, sentiasa ceria. Macam Umi. Dan juga mesti ada hobi yang sangat-sangat kita taksub. Okey, baiklah, banyak sebenarnya untuk kita dapat. Doktor, sedikit pesanan doktor kepada mereka di luar sana untuk sentiasa kekal sihat. Saya nak pesan yang umur semata-mata bukan faktor untuk kita tak boleh nak kekal sihat. Berdikari. Kadang-kadang ada anak-anak ni yang overcaring kan, manjakan. Tapi selagi mampu buat dalam keadaan yang selamat, boleh berjalan, buat sendiri. Dan paling penting sekali berfikiran positif. Sebab bila kita berfikiran positif, selalunya kita boleh buat lebih baik daripada apa yang kita fikir kita boleh buat. Yang penting kena ada pemikiran yang positif. Sentiasa sibukkan diri, bak kata Umi, dengan berbagai aktiviti. Contoh macam yang Mak Kis cakap, berpersatuan. Terima kasih Mak Kis, terima kasih Umi dan juga doktor. Selamat Hari Warga Emas ya kedua-duanya. Terima kasih. Walansia. Mudah-mudahan panjang usia, diberikan kesihatan yang baik dan terus berdikari aktif. Terus memberikan inspirasi kat kita semua. InsyaAllah. Okey Rina, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lepas ini bersama Lah. Terima kasih. Wanita hari ini.
sepenuh jiwaku hanya untukmu. Luangkan waktumu denganku selalu, selalu denganku senyummu. Oh, oh. Selalu denganku senyummu. Selalu denganku senyummu. Kau yang pertama yang memiliki hatiku. Katakanlah padaku apa saja yang kau mahu. Ku tunaikan permintaanmu, segala janji aku penuhi demimu. Aku suami dan kau isteri, selalu denganku senyummu. Oh, oh. Selalu denganku senyummu. Selalu, selalu. Yeah. Ku berikan sepenuh jiwaku hanya untukmu. Luangkan waktumu denganku selalu, selalu denganku senyummu. Selalu denganku senyummu. Wow. Rasa macam tak nak suruhlah berhenti menyanyi. Okey, ini suara yang tidak dimakan usia ya Fatin. Apa khabarlah? Baik, sihat. Silakan. Sihat. Tak apa. Saya diri pun tak apalah nah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita ke depan sikitlah. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Allah kerana memberikan satu orang kata aura yang lebih bersemangat hari ini bila dengar suara. Tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Okey, selalu denganku. Kalau kita dengarkan baik-baik liriknya, lagu ini seperti ditujukan kepada isteri. Ya. Mungkin boleh kongsikan lagu ini. Okey. Alhamdulillah, memang memandangkan saya pun dah peringkat umur, kita pun dah mendirikan rumah tangga. Kita nak buat satu lagu yang kena dengan sesuai dengan jiwa orang suami dan isteri ni kan. Bila gaduh-gaduh je pasang lagu ni je terus merajuk baik balik kan. So, dia merajuk balik. So lagu ni pun saya memang buat untuk memang dah tertulis dah 2-3 tahun. Jadi memang terasa memang nak buat satu lagu yang macam ni. Memang genre yang dipilih adalah jazz. Ini adalah pertama kali bagaimana? Tak tahu nak kata jazz ke tidak, tapi dia sebenarnya lebih ke arah soul, R&B soul tu. Bila ada saxophone tu mungkin orang kata jazz ni. Jazz. Tapi sebenarnya dia lebih kepada soul. Kalau kita sampai ke soul kita semua. Itulah. Last sendiri mungkin boleh kongsikan bermula dengan kumpulan VE dan kini lebih selesa untuk bergerak solo. Bagaimana Last sendiri melihat kalau kita lihat kedatangan artis-artis baharu ini pastinya memberikan satu impak yang positif lah pada dunia seni. Tapi kita tak boleh lupakan juga yang lama-lama yang masih lagi berdiri kukuh seperti Lah Ahmad. Apa agaknya rahsia di sebalik
kekalnya lah dalam industri seni ni? Allah, susah ni soalan ni. Saya selalu percaya kita buat satu benda tu biarlah simple pun. Tapi kita buat dengan ikhlas. Kita nak buat ni bukan kita buat sekadar kerja je. Tapi saya anggap sebagai satu ibadah kita. Kita nak buat ni, kita nak buat sungguh-sungguh. Walaupun kita berniaga apa-apa, kita jadi host ke, kita jadi kerja cameraman ke, tapi kerja kita di bidang apa pun, janji kita buat benda tu simple, istiqamah, tiap-tiap hari kita buat benda yang simple tapi ikhlas. Walaupun kita jual mask ke, cap ke, kan? Betul. Lepas tu bila kehadiran BBNU ni pun, saya rasa memang saya banyak belajar dengan diorang juga. Macam album baru saya akan datang ni insya-Allah dalam bulan ni juga. Album saya berjudul Selamat Datang Cinta. Saya ada feature dengan 2 artis BBNU. Sebuah lagu hasil karya daripada Hakim Rusli. Sebuah ballad yang sedap juga lagu dia, sejarah, nanti kena dengar. Lepas tu lagi satu duet lagu saya dengan Aina Abdul. Wow. Yang tu pun saya dapat bila bekerja sama dengan dia orang lain. Pasal dulu saya bawa lagu, kita rekod lagu 2-3 bulan lagi baru keluar lagu tu tau. Tapi bila dengan artis-artis sekarang ni, dia orang lain. Lagu ni rekod malam ni diorang post terus IG, orang dah tahu dah lagu ni. So kita kena work fast, on the spot, kena cepatlah. Dah tak nak belanja sikit ke untuk wanita hari ni? Apa tu? Lagu tadi tu? Oh, lagu tu tadi. Alamak. Lagu sikit saya lah. Boleh bawa lagu Hakim Rusli. Okay. Tajuk ni berjudul Sejarah. Silakan. Panjang sikit pun tak apa. Sikit je, saya buat chorus sikit. Okey, silakan. Sayang, kamu ada di mana? Sayang, sejarah kita luar biasa. Kendati pun kau bersedih, ku ada di sini. Wow. Pastikan selepas ni datang lagi untuk menyanyikan lagu ni sepenuhnya. InsyaAllah. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Lah Ahmad, nama yang sebenarnya sentiasa cukup relevan dalam industri seni. Moga-moga rezeki dalam industri seni berpanjangan lagi ya Lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey Rina, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, diharapkan segala perkongsian kita mengenai warga emas berdikari ini memberi, orang kata, membuka mata untuk kita semua lebih menyayangi ataupun prihatin pada mereka dan support mereka kalau mereka terus berdikari. Dan anak-anak tu kebiasaannya kan bila tengok ibu bapa dah masuk fasa usia 60-an atau warga emas ini, kebanyakan mereka ni kalau boleh nak jadikan ibu bapa ni sebagai orang yang sentiasa dapat mereka laksanakan tanggungjawab. Boleh jalankan tanggungjawab, tapi bab kata doktor tadi, janganlah sampai memanjakan setiap benda kita nak lakukan. Kalau boleh, biar ibu bapa sendiri lakukan sendiri apa sahaja aktiviti yang mereka suka dan jangan bataskan pergaulan mereka. Sebab ini boleh mendorong untuk mengelakkan daripada berlakunya demensia. Lebih senang kalau kita buat aktiviti bersama dengan ibu bapa kita ataupun sesiapa sahaja warga emas untuk kita terus kekalkan mereka dalam keadaan positif. Esok Wanita Hari ini akan kembali lagi dengan topik hikayat perkahwinan. Satu topik istimewa, we time atau curi masa berdua. Sebab kadang-kadang orang selalu bagi alasan, bukan saya orang yang berkahwin lah, suami ataupun isteri bila dah berkahwin tak adalah masa berdua nak pergi dating, nak pergi bercuti sebab dah ada anak-anak, ada tanggungjawab nak dilaksanakan. Itu hanya sekadar alasan. Anda boleh curi masa berdua. Bagaimana caranya? Esok kami kupaskan. Jadi jumpa esok. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak
bijak mengatur mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan